saya rasa agak kesal kerana bajet 2025 tidak memberi tekanan yang cukup terhadap usaha tempatan banjir di Kuala Lumpur. Pada 14 Oktober, itu minggu lepas, Speaker Dewan Rakyat kita terpaksa menangguh sidang parlimen selama 30 minit kerana ramai anggota jemaah menteri dan ahli parlimen tidak dapat masuk ke parlimen kerana banjir kilat berlaku di Kuala Lumpur dan malah melibatkan jalan masuk ke parlimen. Banjir kilat pada pagi tersebut adalah penggera ataupun kita kata alarm kepada kerajaan, di mana volume air hujan yang besar menyebabkan sungai dan parit longkang di Kuala Lumpur sudah tidak mampu menampung air hujan yang lebat. Kesemua tanda-tanda perubahan iklim atau climate change ini harus dipandang serius oleh kerajaan. Saya rasa sangat kesal bila kerajaan madani dan para NGO di dunia bersuara lantang tentang perubahan iklim atau climate change. Kerajaan masih meluluskan beberapa projek pembangunan yang berkepadatan tinggi yang akan menjejaskan usaha tempatan banjir di Kuala Lumpur, khususnya 2 projek di kawasan Parlimen Seputik. Yang satu ialah pada bulan April tahun ini, kerajaan mempatahkan perizapan 4.4 ekar tanah kolam takungan banjir Kampung Boho dan diberi milik kepada pemaju untuk buat rumah pada harga pasaran bebas. Selain itu, plot tanah di sekeliling kolam takungan banjir Kampung Boho juga diberi kepada pemaju yang dipertugaskan untuk membina kolam takungan banjir yang dikatakan bernilai RM40 juta. Tindakan ini telah mengecilkan saiz dan kapasiti sebenar kolam takungan banjir tersebut dan menjejaskan dasar kerajaan untuk mencapai piawaian 200 ARI. Di samping menjadikan jalan raya di persekitaran KTB Kampung Boho lebih sesak, khususnya Jalan Puchong. Dan yang kedua ialah pada Ogos tahun ini, projek berkepadatan tinggi yang mengandungi 800 unit perumahan madani yang dinamakan Residensi Suria Madani dan 1,613 unit kondominium harga bebas yang dinamakan M Aspira. Yang kedua-dua projek ini dibangunkan oleh pemaju Masing Group Berhad di 6.17 ekar tanah di Taman Desa. Projek yang bernilai yang 1.01 bilion ini selain daripada terletak di kawasan yang penuh dengan perumahan yang padat, ia juga terletak berdekatan dengan KTB Terowong Smart ataupun kolam takungan banjir Taman Desa. Soalan saya ialah, memandangkan perubahan iklim telah banyak menjejaskan banyak tempat di dunia, termasuk Malaysia, kenapakah kerajaan masih meluruskan projek yang berdensiti tinggi di tempat sekeliling kolam takungan banjir? Kenapakah agensi yang mempunyai kepakaran teknikal yang penting seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS tidak memainkan peranannya untuk menghalang projek-projek tersebut diadakan di persekitaran kolam takungan banjir dua-dua tempat yang saya sebutkan tadi? Ada yang dipertua. Mengikut bab 6 berkenaan Kementerian Wilayah Persekutuan dalam Laporan Audit Negara tahun 2020, 6 keping tanah kolam takungan banjir di Kuala Lumpur telah diluruskan pemberi milikannya bagi tujuan pembangunan, iaitu KTB Batu, KTB Nanyang, KTB Delima, KTB Taman Wahyu, KTB Batu 4,5 dan KTB Taman Desa. Kesemua tanah KTB yang dikeluarkan daripada berizapan kolam yang asal adalah digunakan untuk membina projek pembangunan yang berkepadatan tinggi. Tindakan kerajaan ini telah menyebabkan saiz takungan banjir di kolam-kolam tersebut telah pun dikecilkan. Saya merasa kesal pihak PDG Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, DBKL dan Pesuruhjaya Tanah yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara masih terus mengingkari teguran daripada Ketua Audit Negara dan terus meluluskan projek berkepadatan tinggi di tepi kolam takungan banjir Kampung Boho dan kolam takungan banjir Taman Desa di kawasan Parlimen Seputik. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta pihak Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP, PDG WPKL dan DBKL
untuk tidak lagi menjual tanah institusi di Kuala Lumpur sebelum perwataan PTKL 2040. Saya di sini saya ingin membangkitkan di satu keping tanah yang diresap sebagai balai polis di Taman Desa, ia memang dizonkan sebagai, diwatakan sebagai balai polis dalam PTKL 2040. Ia adalah dijual baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas, di mana saya difahamkan pihak polis pun tidak tahu tanah yang dizonkan untuk dijadikan balai polis di Taman Desa dijual tanpa pengetahuan mereka. Saya ingin minta yang pihak kerajaan hentikan kesemua praktis ini kerana ia akan menjejaskan kesejahteraan di satu kawasan kediaman di Kuala Lumpur. Selain itu, saya berharap kerajaan memang ambil serius tentang isu-isu yang saya bangkitkan. Pada tahun depan, Malaysia adalah pengerusi ASEAN dan juga pada tahun 2026, tahun melawat Malaysia. Nah, kalau kita masih meneruskan semua praktis yang lama ini, menggunakan tanah di sekeliling kolam takungan banjir untuk buat rumah berkepadatan tinggi, memang menjejaskan imej negara kita di kalangan pelabur asing, media asing dan juga pelawat asing. Kerana mungkin kita perlu melancarkan pelancongan banjir bagi mereka datang ke Kuala Lumpur naik bot untuk pergi ke banyak tempat apabila banjir berlaku.